Ya ayuhan nasu taqullah, wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah dengan kita melakukan perkara yang diperintahkan dan meninggal serta menjauhkan perkara yang dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulil Ummah, Nabi Rahmah, yang sangat mengambil berat kepada umatnya dan sentiasa mendidik umatnya agar patuh kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhkan diri daripada terjebak ke lembah kehinaan, ke lembah syirik yang tidak diampunkan oleh Allah, atau ke lembah kebinasaan terjebak dengan dosa-dosa, dengan maksiat, dengan kemungkaran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memberi tazkirah dan peringatan ini kepada umat. Para jemaah sekalian, tazkirah ataupun khutbah kita pada hari ini, iaitulah kita akan berbincang sedikit tentang bahaya fitnah, fitnah dunia yang akan mengancam keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Surah Luqman ayat 33. Inna wa'dallahi haqq, janji Allah SWT benar. Allah SWT telah berjanji dengan hamba-hambanya yang beriman dengan balasan-balasan yang tidak terhingga banyaknya. Ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Dan sebaliknya, wal'iyazu billah, kita minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla daripada terjebak, jatuh kepada golongan yang kedua yang dijanji kepada mereka azab seksaan yang tidak terhingganya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan terpedaya kamu dengan kehidupan dunia. Dengan kehidupan dunia yang kita hidup hari ini, kita boleh ambil, kita lalui dunia ini sebagai jambatan perantara kita ke akhirat. Tetapi jangan jadi jambatan ini matlamat, orang tak duduk atas gertak. Jambatan ini untuk lalu. Kalau kita duduk di sini akan dirempuh oleh orang, jatuh dalam sungai kita. Karena itulah kita kena reti, Al-Imam Nawawi rahimahullah telah menukilkan satu syair di awal kitab Riyadhus Salihin, di antara syair yang patut kita belajar dan kita teliti. Inna lillahi ibadan futana, talaqud dunya wa khaful fitana, nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, ja'aluha lujjatan wattakhazu salihal a'mali fiha sufuna. Inna lillah ibadan futana, bagi Allah ada hamba-hamba yang cerdik. Siapa orang itu? Tarakud dunya ataupun talaqud dunya wa khaful fitana, mereka telah menolak dunia dengan pahaman yang betul yang kita akan sebut nanti apa makna tidak cinta kepada dunia itu. Kenapa mereka tolak? Wa khaful fitana, kerana takut terfitnah, terpedaya, yang akhir kita terperangkap dengan perangkap yang kita sendiri buat. Kita jatuh dalam lubang yang kita sendiri gali kalau tidak berhati-hati dan tidak ambil perhatian. Nazaru fiha, mereka lihat pada dunia, falamma alimu, apabila mereka tahu, annaha laysat lihayyin watana, ini bukan negeri tetap untuk hidup selama-lamanya, ja'aluha lujjatan, mereka hanya ambil satu jalan, wattakhazu salihal a'mal fiha sufuna, ambil, mereka telah mengambil amalan yang saleh sebagai bahtera penyelamat untuk mengharungi gelombang yang kadang-kadang kuat, yang kadang-kadang lemah. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, apabila sebut tentang dunia,
Tak boleh lari. Kita hari ni hidup dalam dunia. Mana boleh. Jadi semua yang kita bercakap hari ni, dunia belaka tu, apa makna dunia? Yang dicela oleh syarak mengikut apa yang telah ditarifkan oleh dalam kitab kita Penawar Bagi Hati. Hendaklah kamu mengetahui bahawasanya yang dimaksudkan dengan keduniaan itu, ini takrif dia, adalah setiap perkara yang ada di muka bumi ini daripada keseronokan yang diingini oleh hawa nafsu dengan penuh ketamakan terhadap harta dan kemegahan. Ini definisi yang pertama dunia, iaitulah semua keseronokan, keindahan atas dunia yang kita lihat, itu dunia namanya. Atau takrif yang lebih tepat untuk perbincangan kita ialah, kalau kita kata ini kerja dunia, iaitu setiap perkara yang tidak bermanfaat, setiap perkara yang tidak memberi manfaat kepada seorang itu selepas daripada kematian. Kita buatlah apa benda pun, lepas mati tak ada pulangan yang baik, itu dunia namanya. Ataupun sebaliknya, wal'iyazubillah, lepas mati membawa kemurkaan Allah, mengundang bala bencana, maka itu dunia yang menghancurkan manusia. Maka kata kitab ini, perkara akhirat ialah perkara yang memberi manfaat selepas daripada kematian, sekalipun perkara tersebut berada dalam dunia. Seperti ilmu yang kita belajar hari ini, belajar atas dunia. Ibadah yang kita lakukan, makanan yang menolong untuk mengerjakan ibadah, dan semua perbuatan baik kita bantu orang, bantu apa saja perbuatan, maka itu namanya akhirat, walaupun kita duduk di atas dunia. Para jemaah sekalian, itu takrif yang sangat menarik, yang jelas kepada kita supaya kita tidak tersasar. Bila sebut dunia, seolah-olah kita ni tak mahu hidup dah di sini, nak duduk di alam lain, nak naik martabak sana martabak sini, belajar tingkatan tu tingkatan ni, yang akhirnya mutabak yang kita dapat, martabak tak naik juga. Jadi ini jadi masalah kita ini, kerana kita tidak memahami takrif yang sebenar, apakah al-mazmum, yang dilarang dan yang tidak dilarang. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment. A creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, takrif yang ringkas ini kita teliti pula pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayat oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan kepada umatnya. Nabi mengatakan, man kanatil akhiratu hammah ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Man kanatil akhiratu hammahu, siapa dia jadikan akhirat itu niat dia, segala benda yang kita buat atas dunia ini untuk akhirat. Kita makan untuk akhirat, berkahwin untuk akhirat, buat anak pun untuk akhirat, sebab nak meramaikan mujahidin fi sabilillah, nak meramaikan orang yang akan mendoakan selepas kita mati, itu akhirat kerjanya, walaupun nampak macam dunia. Nih, man kanatil akhirati hammahu, akhirat itu menjadi hamma, menjadi agenda dia, menjadi niat dia, menjadi qasad dia. Apa jadi? Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah pasangkan dalam di dadanya perasaan kaya daripada dunia. Apa yang ada kita rasa cukup, alhamdulillah. Kita tidak tamak nak mengejar mengabdikan diri kepada dunia, la.
tetapi wa jama'a lahu syamlahu, Allah kumpulkan baginya benda yang terpisah. Sana sini, projek sana sini, apa dia segala perkara yang kita buat. Wa atathud dunya wa hiya raghimatun, dunia akan datang berguling di hadapan kita walaupun mereka tidak mau datang. Allahu Akbar. Ini satu motivasi yang besar kepada kita, karena di saat hari ini yang kita lihat kepincangan yang berlaku dalam mana-mana dunia, sama ada pincang dalam rumah tangga, pincang dalam negara, keruntuhan yang berlaku di sana sini, penyelewengan rasuah, penindasan kepada rakyat sendiri, berpunca daripada mana? Daripada peringkat yang kedua yang Nabi sebut, man kanatid dunya hammahu, siapa yang dunia terpasang dalam hatinya, dunia telah menguasai hidupnya, walaupun mereka kaya, ja'alallahu faqrahu bain ainai, Allah jadikan kefakiran terpacak depan mata dia. Lagi juta projek dapat, lagi mengampu, lagi banyak rasuah diberi kerana nak kaut lagi yang terbanyak. Yang ni pun tak habis nak makan. Kalau dia hidup 1000 tahun lagi tak buat kerja sudah memadai, tapi tamak berada depan mata, tak dilanggar semua halal haram belakang kira. Yang penting kita dapat rasuah, riba, segala perkara semuanya menjadi mainan dalam hidup, hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kematian. Apa Nabi kata? Ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah jadikan kefakiran terpacak depan mata dia. Tak cukup, wa farraqa alaihi syamlahu, dan terpisah apa yang telah terkumpul, yakni projek yang dia dapat pun tak jadi apa, banyak tapi tak kenyang. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah, tak datang kepada dia dunia kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, hadis ini riwayat oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Nabi SAW beri peringatan kepada dia, walaupun orang ini kuat bekerja, tamak kepada dunia, wahya raghim, dunia tak mau datang kecuali setakat yang Allah Taala takdirkan. Bukan bermakna hadis ini suruh kita duduk tak kerja. Orang tanya apa benda tak kerja tu? Az-zuhud. Ni malah nama dia. Sama juga kadang-kadang tengok baju tak gosok, kenapa tak gosok baju? Zuhud. Kereta tak basuh, zuhud. Kesian ke zuhud, menjadi mangsa kambing hitam kepada golongan yang malah ni. Dia tak mau buat kerja, dia kata zuhud. La. Al-zuhud, az-zuhdu bukan duduk di pandangan yang zahir. Zuhud manusia itu duduk di mana? Sebagaimana kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laisal ghina an kasratil arad, bukanlah kaya itu orang yang banyak harta, projek sana projek sini, juta sana juta sini, walakin ghina nafsi, tapi kaya yang sebenar iaitulah kaya jiwa. Jiwa kita kaya, tidak tamak kepada benda yang tidak ada, tidak tamak, tidak sakit hati apabila tengok orang dapat. Kita menerima apa yang ada di hadapan kita, maka itulah dipanggil ghinan nafsi, orang yang sangat mendapat tempat. Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis itu daripada Bukhari. Dalam riwayat lain daripada Abi Zar radhiyallahu anhu, Nabi tanya dia, ya Abu Zar, wahai Abu Zar, atara kasratul mal huwal ghina, mu tengok orang banyak harta tu orang kaya? Qultu na'am ya Rasulullah, itulah persepsi tanggapan kita selama ni. Qal wa tara qillatul mal huwal faqr, orang tak ada harta tu orang fakir? Na'am, kata Abu Zar, ya Rasulullah. Nabi kata apa? Innamal ghina ghinal qalb, kaya yang sebenar iaitulah kaya yang terfasak dalam hati. Kita ada sedikit tak menunjukkan kita ni lemah, minta-minta dengan orang. Wal faqru faqrul qalb, fakir yang sebenar itulah fakir dalam hati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memberi peringatan kepada kita, dua perkara yang manusia ini tidak kenyang, dua perkara hati manusia ini, la tasma' qalbul kabir, dua perkara, iaitulah apa ini, qalbul kabir, hati orang tua ini menjadi muda dengan dua perkara, cinta kepada dunia dan juga panjang angan-angan. Panjang angan, tua dah,
Ini kadang-kadang kita lihat sahabat-sahabat kita, kesian tengok. Sudah habis dah kerja 30-40 tahun dah dengan pegawai. Bila sudah pencen, bagi tahu, jumpa ustaz saya hari ni baru beli tanah nak buat kebun pula dah. Allahu akbar, nak pergi masjid tak sempat lagi. Tapi sudah nak pergi sana sini. Allah, kita lihat. Nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang kepada kita ini perlu kita teliti. Para jemaah sekalian, supaya kita dapat tahu bahawa kehidupan dunia ini bukan satu kehidupan yang panjang. Kehidupan kita di hadapan mata kita ini ada hisab. Halaluha hisab wa haramuha azab. Yang halalnya hisab, yang haramnya wal iyazu billah azab. Suatu hari Nabi panggil seorang sahabat yang besar bernama Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Nabi kata, ya Amr, khuz alaika siyabaka wa silahak. Bawa pakaian, bawa senjata, mari jumpa saya. Kata dia Amr bin As, aku datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawadda, sedang Nabi berwudu. Fasa'ada fi an-nazar, Nabi tengok pada aku, tilik tengok. Kemudian tunduk, ta'ahu, tunduk kepala. Allahu akbar. Seorang sahabat Amr bin Al-As, seorang sahabat yang hebat, mendapat perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, bawa senjata mari. Nabi tilik dan tunduk tengok. Qal inni uridu an ab'asaka ala jaish. Ya Amr, aku nak lantik awak jadi ketua pergi berperang. Fayusallimaka Allah wa yughnimaka. Allah Taala beri selamat pada engkau dan beri harta yang banyak. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa arghabu laka minal mal raghbatan salihah. Aku harap bila engkau dapat harta ni jadi baik. Apa Amru jawab? Patut Amru kata, terima kasih kerana lantik saya dan beri pula harapan yang tinggi untuk saya jadi jutawan. Ini orang yang tidak dikuasai dunia dalam hati menjawab, qultu ya Rasulullah ma aslamtu min ajlil mal. Rasulullah, saya bukan masuk Islam kerana harta. Walakinni aslamtu raghbatan fil Islam. Saya masuk Islam kerana nak menjadi orang Islam. Dan saya nak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, apa Nabi kita kata? Ya Amru, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Harta yang baik itu apabila duduk di tangan orang yang saleh. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment. A creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, Nabi kata, la bal antum kathir, kamu ramai, walakinnakum ghusaun kausa'is sayd. Tapi bilangan yang ramai ini tidak berkualiti. Kebanyakan nama bilangan hanya di kad pengenalan, ataupun lebih sikit pada tu boleh pakai songkok dan samping sekali-sekala pergi masjid. Yang baik-baik pun amalan tak tahu pegang dengan daripada siapa. Kita ajar hak Nabi pun tak mau, nak kepada apa yang ikut-ikutan yang kita buat. Ini menyebabkan kita jadi rusak. Nabi kata, wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul baham. Bila kamu tidak berpegang dengan Quran, dengan hadis ini, musuh tak takut lagi pada kamu. Dan Allah campak dalam dada kamu, dalam hati kamu, al-wahan, satu penyakit. Penyakit ini tak boleh diubati oleh IJN, Institut Jantung Negara, tak dapat kesan. Pakar-pakar semua tak dapat kesan. Sahabat kata, penyakit apa tu wahan? Nabi kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta ke dunia, benci kepada mati. Inilah penyakit yang berat
Katalah sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Kamu zuhud dalam dunia, tidak tamak pada dunia, Allah Taala sayang kepada kamu. Wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Kamu zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia, manusia pula sayang kepada kamu. Tapi kalau kita dak berebut, dak kejar orang, orang akan marah dengan kita. Dia ni nak ambil hak aku. Dia ni, Allahu Akbar, Maha Kaya Tuhan, Dia beri kepada kita dunia yang begitu perhiasan. Dia beri kepada akhirat yang jalannya sangat berliku. Kenapa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok siapakah di antara kamu orang yang baik amalannya. Para jemaah sekalian, suatu hari Nabi SAW berada dengan sahabat-sahabat di Madinah. Pada malam tu seorang sahabat, Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah radhiyallahu anhu, yang pergi bawa harta daripada Bahrain sampai ke Madinah. Nabi tengok lepas main subuh, penuh ramai orang, sahabat-sahabat Ansar. Fatabassama Rasulullah. Nabi kita berpaling lepas main, tengok, Masya Allah ramai. Nabi senyum. Qala, Nabi kata, wa azunnukum sami'tum. Boleh jadi kamu ni dah dengar dah, Abu Ubaidah tiba semalam dengan harta yang banyak. Qalu ajal. Ya Rasulullah. Nabi kata, fa'abshiru wa ambilu. Terimalah khabar gembira dan bercita-cita kamu, insya-Allah kita akan bagi. Ma yasurrukum, apa yang kamu suka, boleh. Kamu akan dapat harta. Itu Nabi kita akan beri harapan. Tak kata, biasa tak mari ramai ni, hari ni penuh Jangan. Kita jangan ambil kesempatan lah. Kadang-kadang masyarakat kita hari ni ambil kesempatan. Bila tengok orang mari nak terima sampul-sampul hak mereka, kita belantak dia, berceramah, maki orang, cerca orang, habis dunia dia kutuk sampai bumi ketujuh, rapat habis. Tak ada adab, tak ada akhlak. Ini satu perkara yang cukup dahsyat. Dalam masyarakat membangun negara yang bertamadun, buat kerja lebih pada buat kerja panggil orang-orang yang asli yang duduk dalam hutan belantara. Ingat, manusia yang datang ada maruah diri. Mereka datang hanya menuntut hak mereka, bukan meminta-minta. Tengok ni, Nabi kata apa? Nabi tak marah pada sahabat. Selama ni tak mari semai subuh, hari ni penuh. Lah, jangan pula tuan-tuan fikir hak mari ni hak tak semai subuh lah. Cuma mungkin dia solat di masjid kampung dia, tapi hari ni datang ke sini kerana ada perhimpunan. Jadi kita kena bersangka baik dengan sahabat, jangan jadi golongan Syiah ambil peluang nak kutuk sahabat siang dan malam. Baik, apa Nabi kata? InsyaAllah kamu akan dapat apa yang kamu nak. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum. Nabi kata, fa wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kefakiran, kesusahan yang menimpa kamu. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Yang aku bimbang, dunia ini dibuka luas pada kamu. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah beritahu Islam ini akan berkembang luas. Akan berkembang, masyarakat akan senang lepas pada itu. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana yang telah diperluaskan orang umat yang terdahulu, Rom, Farisi, semuanya kaya raya belaka. Fatanafasuha kama tanafasuha, mereka telah berlomba-lomba, kamu berlomba seperti mereka. Wa tulhiyakum au tuhlikakum, akan meleka atau membinasakan kamu sebagaimana binasanya mereka. Hadis ini telah diriwayat oleh Imam Al-Bukhari, dan dalam riwayat lain menyebut tatanafasun, kamu berlomba-lomba, berebut-rebut. Summa tatahasadun, kemudian kamu berhasad dengki. Summa tatadabarun, kamu putus hubungan. Summa tatabaghadun, kamu marah-marah. Tak dapat projek, marah, kelahi, macam-macam cerita yang kita dengar. Hadis tambahan daripada riwayat Imam Muslim. Para jemaah sekalian, itulah di antara yang dapat kita bincangkan tentang dunia dan apa yang sepatut kita buat. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak larang ambil dunia. Dan di antara hadis yang masyhur yang telah diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ajar kepada umatnya berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jadi kita minta petunjuk, Allah Taala beri kepada kita petunjuk. Wat tuqa, takwa kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan benda yang tak baik. Wal afaf, baik diri kita, tidak melakukan perkara-perkara larangan. Wal ghina, dan kita rasa terkaya, tak perlu hak manusia, hanya pergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla sahaja. Pada hari Jumaat, banyakkanlah selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma alli baina qulubil muslimin wa aslih zata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansur ikhwanil muslimin al mustad'afina fi Filastin wa fi Suria wa fil Iraq wa fi kulli makan ya qawiyyu ya matin. Allahumma alayka bil yahudi wa man syai'ahum. Allahumma alayka bin nusayriyyin wal rafidatil mulhidati wa man syai'ahum. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunaka ya qawiyyu ya matin ya jabbar ya muntaqim ya zal jalal wal ikram. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma wafiq wali amrina tuanku sultan ila ma tuhibbu wa tardah. Allahumma hayyi' lahu al-bitanata as-salihah alladhi tadulluhu 'ala al-khair wa tu'inuhu 'alayhi ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina 'anil nas ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.